Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khairulillah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير wa ibtigha'i mardatillahi wa qurbi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sambung semula dalam pengajian hadis. Hadis yang ke-30 daripada hadis 40 hadis daripada Arba'in An-Nawawiyah rahimahumullah, insyaallah taala. Mudah-mudahan kita dapat dilimpahi rahmat Allah taala, kita diberikan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa kita menjadi hamba-hamba yang soleh insya-Allah taala. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi di dalam hadis yang ke-30, iaitu masih lagi membahaskan tentang daripada al-wuquf an hududillah, iaitu kita berdiri di atas batasan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menyebutkan bahawasanya innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha, sungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan akan benda-benda yang fardu, iaitu daripada benda ibadah, segala daripada muamalat yang wajib untuk kita lakukan daripada hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-haknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, fala tudayyi'uha, maka jangan sekali kamu sia-siakannya, iaitu kamu meninggalkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyatakan wa hadda hududan, dan Allah Taala telah pun menerangkan hududan akan batasan-batasan, akan batasan-batasan, iaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maka kata Allah Taala, fala ta'taduha, jangan kamu sesekali melampauinya, iaitu jangan kamu meninggalkannya dan juga jangan kamu menjangkaui, melampaui daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah terangkan pada minggu yang lalu. Dan kemudian pada hari ini kita akan masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa harrama asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengharamkan beberapa perkara. Allah Taala telah mengharamkan beberapa perkara, ai mana'a min qurbaniha wa irtikabiha, iaitu Allah Ta'ala telah menghalang kita untuk mendekatinya. Jadi Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala mengharamkan beberapa perkara kepada kita umat Islam, orang yang beriman, maka jangan sekali kita mendekatinya. Wa irtikabiha, dan begitu juga untuk kita melakukannya tak boleh, apatah lagi kalau kita melakukannya. Mendekati pun tak boleh. Di antaranya disebutkan adalah di dalam syarah mengatakan syahadatiz zur, sepertinya seseorang itu menjadi saksi palsu. Saksi palsu ni merupakan daripada dosa-dosa besar. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana pada hari ini kalau kita tengok betapa ramainya orang menjadi saksi palsu. Siapakah saksi-saksi palsu ni? Orang yang menjadi saksi kepada orang yang menipu. Nampak tak? Jadi kita ni pun menipu di atas dasar untuk membantu seorang tersebut. Siapa yang dimaksudkan? Pada hari ini kita tengok ramai-ramai orang yang jadi peguam. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbari kabair, nak tak aku ceritakan kepada kamu tentang dosa-dosa yang sangat-sangat besar. Akbari kabair, sebesar-besar dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-isyrak billah, iaitu seorang itu syirik kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang mana Allah Ta'ala sangat-sangat murka, dan Allah tidak akan mengampun kepada dosa-dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah huququl walidain. Seorang itu dia menderhaka kepada kedua-dua ibu bapanya. Ini dosa-dosa yang besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menekan tongkatnya ke tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala syahadatil zur, ala wahiyya syahadatiz zur, ala wahiyya syahadatiz zur, ala wahiyya syahadatiz zur. Sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terus menunggu bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nak senyap. Sehingga para sahabat Nabi SAW mengatakan, sehinggalah kami berharap laitahu sakat. Moga-moga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senyap. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ulang banyak kali, ulang banyak kali, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dosa itu lebih berat daripada segala-galanya. Maksudnya apa? Maksudnya apabila seorang itu menjadi saksi palsu, tuan-tuan dan puan-puan, yang pada hari ini kita tengok orang-orang, tuan-tuan dan puan, saya ada duit sikit je, subhanallah, kita pun menjadi peguam kepadanya, akhirnya kita menjadi saksi palsu, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita tahu orang itu salah, nampak tak? Walaupun kita tahu orang itu salah, tapi kita tetap membantunya. Ini dipanggil saksi palsu, tuan-tuan dan puan-puan, yang dosanya sangat-sangat besar. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawasanya orang yang bersaksi palsu, orang-orang yang menjadi peguam dan sebagainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki sebelahnya itu berada di dalam api neraka. Maksudnya apa? Kalau orang-orang yang melakukan syahadatuz zur, tuan-tuan dan puan-puan, nak katakan orang tersebut amat mudah untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mohon pada Allah lah agar Allah Ta'ala lindung kita, tuan-tuan dan puan-puan, daripada menjadi orang-orang yang menjadi saksi palsu ni, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala menyatakan, wajtanibu qaulaz zur, dan hendaklah kamu hindari daripada perkataan saksi palsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la tazulu qadaman syahid la tazulu qadaman syahiduz zur yaumal qiyamah hatta tajibu lahun nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sentiasa kaki orang yang menjadi saksi palsu itu di yaumul qiyamah sehinggalah diwajibkan dia itu masuk ke dalam api neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini merupakan dosa besar yang kita takut, yang patut kita hindari. Jangan sekali kita menjadi saksi palsu. Jadi kita tahu orang tu salah, tapi kita juga nak memperbetulkannya. Bukankah hari ini ramai, nampak tak? Walaupun dia tahu anak dia buat problem, anak dia buat masalah, tapi dia sanggup menipu, cikgu dia sanggup menipu orang ramai, dia viralkan dan sebagainya. Ini saksi palsu. Ini berdosa, tuan-tuan dan puan-puan. Bermaknanya kita telah pun menjatuhkan seseorang tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan begitu banyak sekali di dalam hadis. Sehingga juga Allah Ta'ala sebutkan, Allah tak akan beri hidayah kepada orang-orang yang sentiasa suka menjadi saksi palsu. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, innallaha la yahdi man huwa musrifu kadzdzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah memberi hidayah kepada orang-orang yang mana mereka gunakan kehidupan mereka itu untuk menipu orang lain. Nampak tak? Demi duit, demi takhta, sanggup, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dia tahu orang tersebut orang yang korup, walaupun dia tahu orang tersebut adalah orang kaki rasuah, walaupun dia tahu orang tersebut adalah orang yang mana banyak melakukan daripada perkara-perkara kejahatan, kezaliman, tetapi dia tetap sokong, tetapi dia tetap membaik-baikkan nama orang tersebut. Ini kena berhati-hati. Nampak tak? Kerana apa? Kerana orang-orang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, dia sebenarnya adalah orang yang cuba menipu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata para ulama, syahadatuz zur ni dosanya besar. Yang pertama, dia cuba menipu Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak boleh menipu Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, kenapa? Kerana apabila seorang itu dia menjadi saksi palsu,
disebut Imam Az-Zahabi dikatakan innahu zalama allazi syahida lahu bi anna saqa ilaihi al-mal al-haram. Nampak tak? Dan dia menjadi zalim kepada orang yang mana kalau dia menjadi saksi kepada seorang itu mengaku ini adalah harta dia, maka dia telah pun berlaku zalim kepada orang yang memang sepatutnya itu adalah hartanya. Nampak tak? Hari ni fight saja masuk mahkamah, tuan-tuan perempuan, subhanallah, dah boleh menang. Janji ada duit. Nampak tak? Walaupun hari ni kita buat jenayah, apa dan sebagainya, ada duit, jalan tuan-tuan perempuan. Tutup kes. Inilah tuan-tuan perempuan yang berlaku, tuan-tuan perempuan. Ini disebabkan kerana apa? Kerana dia telah menzalimi seseorang tersebut, tuan-tuan perempuan. Yang ketiga, orang yang menjadi saksi palsu ni, tuan-tuan perempuan, kata Imam Az-Zahabi, annahu abaha ma harama Allah Ta'ala. Nampak tak? Dan orang ini adalah orang yang telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Besar tak dosa dia? Besar dosa dia. Sebab apa? Sebab dia cuba menghalalkan. Dia tahu benda tu salah, haram hukumnya, tapi dia tetap jangan nak buat. Maka orang seperti ini dapat dosa disebabkan dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada apa? Daripada harta contohnya. Nampak tak? Dia nak menang punya kes, tuan-tuan perempuan, nak dapat harta tersebut, maka dia fight. Yang tak ada duit, orang miskin tak dapat, tak fight, habis kalah. Padahal itu adalah harta orang-orang miskin. Berapa ramai orang buat macam ni? Nampak tak? Begitulah tuan-tuan perempuan. Nak dikatakan tuan-tuan perempuan bahawasanya orang yang melakukan dosa besar ni, orang yang melakukan syahadatuz zur ni, dia melakukan 3 perkara. Yang pertama, nak menipu Allah. Yang kedua, dia menzalimi orang lain. Yang ketiga, dia mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan perempuan, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jauhkan kita lah, insya-Allah Ta'ala, daripada menjadi saksi palsu ni, tuan-tuan perempuan. Dan akhir zaman ni banyak orang macam ni, tuan-tuan perempuan. Jadi, yang pertama disebutkan oleh dalam syarih, disebutkan oleh syarih seperti syahadatuz zur. Mesti kita hindari dan jangan kita dekat, dan jangan kita juga melakukannya, tuan-tuan perempuan. Jangan sesekali. Dan yang kedua, seperti wa'akalal malal yatim, dan seperti makan harta anak yatim. Jangan sekali kita hampiri. Jangan sekali, tuan-tuan perempuan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim itu hanya saja mereka memakan daripada perut-perut mereka itu, memakan daripada api-api neraka. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatan fil jannah. Aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan orang yang membela, orang yang menjaga, kafilul yatam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga anak yatim itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama aku di dalam syurga nanti kahatan, seperti 2 jari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebutkan, tuan-tuan nak kata kelebihan yang dahsyat orang yang menjaga anak yatim. Begitu juga kalau kita menyakiti mereka, tuan-tuan perempuan, dia punya azab juga lebih dahsyat, tuan-tuan perempuan. Jadi sebab itu kita tak nak, tuan-tuan perempuan, melakukan seperti ini, iaitu di antaranya mengambil harta anak yatim. Itu yang dimaksudkan, maksudnya Allah Ta'ala telah pun menghalang kita dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah mengharamkan sesuatu. Jadi banyak dosa-dosa yang patut kita hindari, tuan-tuan dan puan, yang di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurdani itu, di antaranya iaitu kita jauhi daripada makanan anak-anak yatim, tuan-tuan dan puan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan sesuatu. Kata Allah Ta'ala telah mengharamkan sesuatu. Kata Allah Ta'ala, fala tantahikuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kamu melakukannya dan janganlah kamu mendekatinya. Nampak tak? Di antaranya dosa kedua ibu bapa. Dan ini dosa yang orang kata para ulama hampir setiap rumah kadang ada. Kita sebutkan, tuan-tuan perempuan, oleh kerana apa? Kerana akhir zaman ni ramai orang yang menjadi anak derhaka. Itulah alamat tanda akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda alamat akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalida, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan lahirlah tuan daripada apa? Akan lahirlah hamba daripada
akan lahirlah tuan daripada hambanya. Daripada hambanya, daripada tuannya. Kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Kinayatan, kiasan, bahawasanya anak-anak ni yang dilahirkan tuan-tuan dan puan akan menjadi tuan. Nampak tak? Akan menjadi tuan kepada ibu bapanya. Maksudnya apa? Mereka lebih berkuasa daripada kedua bapanya. Sedangkan dosa besar ni tuan-tuan dan puan, derhaka kedua bapa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqula lahuma uffin. Janganlah kamu sesekali mengatakan kepada kedua-dua ibu bapa kamu. Kata Allah Ta'ala lagi dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan kamu wahai Muhammad, dia telah pun menetapkan jangan sesekali kamu menyembah kecuali Allah, dan berlaku baiklah kepada kedua ibu bapa. Maka kata Imam Ghazali rahimahumullah, lihat pada ayat ini Allah Ta'ala telah menyamakan di antara dosa setelah syirik kepada Allah, kemudian dosa kedua ibu bapa kalau kita berderhaka kepada kedua bapa. Jadi Allah kata suruh berlaku baik. Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan dan puan, orang yang derhaka ni tuan-tuan dan puan, subhanallah, Allah Ta'ala tak akan terima sedikit pun amal. Allah Ta'ala tak akan pandang dia. Walaupun dia hebat, walaupun dia pandai, tapi kalau dia derhaka kedua bapa dia, tuan-tuan dan puan, maka dia tidak akan dipandang oleh Allah dan dikasihi oleh Allah walaupun dia ahli ibadah sekalipun. Walaupun dia adalah ahli masjid. Walaupun dia adalah ahli ilmu. Tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala tak akan pandang. Sebab Nabi SAW disebut sebab Nabi Musa SAW pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, man barrani wa aqani kata man barra walidayhi wa aqani katabtuhu barran. Wa man aqa walidayhi wa barrani katabtuhu aqan. Wahai Musa, siapa-siapa yang berlaku baik kepada kedua ibu bapa dia tetapi dia masih lagi bermaksiat kepada aku, kata Allah Ta'ala, aku tetap tulis dia sebagai anak yang soleh. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Ya Musa, wahai Musa, man aqa walidayhi wa barrani katabtuhu aqan. Wahai Musa, barang siapa yang mana mereka itu menderhaka kepada kedua ibu bapa dia tetapi dia berlaku baik dengan aku. Maksudnya apa? Puasa, solat, pergi masjid, sedekah, ngaji ilmu, tapi derhaka kepada kedua bapa dia. Maka apa? Kata Allah, katabtuhu aqan, aku tuliskan orang tu sebagai anak yang derhaka kepada Allah. Tak guna kita tuan-tuan dan puan. Kalau kita banyak sedekah macam mana pun, infak kita sebanyak Jabal Uhud, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala tak akan pandang. Allah tetap impunkan kita dengan orang-orang yang masuk dalam api neraka disebabkan uququl walidain. Ini dosa besar tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragi maaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rugi, celaka besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda kabirihima falam yadkhul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat celaka, sangat rugi kepada orang-orang yang sempat lihat kepada kedua ibu bapanya ketika umurnya tua tetapi tak berbakti kepadanya, walam yadkhul jannah, dan tidak masuk syurga, kata Nabi. Rugi. Sebab apa? Sebab ibu bapa kita waktu time tua-tua ni tuan-tuan dan puan boleh mendapatkan gudang pahala kita untuk mendapat rahmat Allah masa juga. Tapi tuan-tuan dan puan, begitu juga ujian ibu bapa dah tua juga boleh menjadi gudang dosa, tuan-tuan dan puan. Kilang dosa apabila kita ni ingkar. Kata ulama salaf, macam mana seorang itu dianggap sebagai anak yang derhaka? Kata ulama salaf, cukup kalau seorang ibu ataupun ayah itu takut nak menegur anaknya kerana takuti anaknya akan terkecil hati. Itu sudah mencukupkan syarat untuk seorang itu menjadi anak derhaka. Kalau ayah tu dah tak boleh nak tegur dah. Takutlah. Nanti kalau tegur, awak tegurlah. Saya tak mau tegur. Kalau ibu dah rasa macam tu, disebabkan kita nak terkecil hati, disebabkan teguran dia, tuan-tuan dan puan, itu pun dah menjadikan orang tersebut daripada syarat-syarat anak yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi sebab tuan-tuan dan puan, subhanallah, di antaranya kita hindari. Saya nasihat kepada diri saya, tuan-tuan dan puan, ada
kedua ibu bapa kita ni masih lagi kita boleh berkhidmat dengan mereka, kita berkhidmat. Jangan sekali kita meninggikan suara. Tak halal. Walaupun mereka orang yang bukan orang yang baik sekalipun, kita tidak boleh berbiadab dengan mereka, kita tidak boleh menghina sekalipun kepada mereka. Kalaupun ibu kita seorang free hair, kalaupun ibu kita seorang itu adalah orang yang bekerja dengan pekerjaan wa'iyazubillah yang teruk, tuan-tuan dan puan-puan, tetap tidak boleh kita biadab dan derhaka kepadanya. Kita cuma dianjurkan untuk mendoakan kepadanya, nasihat kepadanya, dan tidak taat kepadanya sekiranya dia menyuruh kepada kita melakukan maksiat. Kerana Nabi SAW mengatakan la ta'ata li ma'siyatillah. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau ibu itu suruh buat maksiat, maka baru boleh kita tak dengar cakap dia. Tapi kalau ibu tu suruh melakukan kebaikan, tuan-tuan dan perempuan, meskipun dia adalah orang yang free hair, meskipun dia adalah orang yang jauh dengan Allah, nampak tak? Tetap kita kena melakukan kebaikan tersebut. Hatta kalau ibu itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak itu tak ada hak untuk kurang hajar dengan ibunya, tak boleh. Tetap layaninya sebagai ibu. Nampak tak? Nampak tak? Itu syariat mengajarkan seperti itu, tuan-tuan. Tapi kita usaha dan doa kepada ibu bapa tersebut supaya dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan. Jadi itu yang disebutkan. Maksudnya iaitu jangan sesekali juga Allah telah mengharamkan akan derhaka kedua ibu bapa tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tantahikuha," maka janganlah kamu mendekati dosa-dosa yang disebutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maksudnya Allah Ta'ala dah mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala maksiat. Maka maksiat ni semuanya haram. Tidak boleh kita melakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka setengah dikayatkan daripada ba'du salaf, setengah daripada salaf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata bahawasanya ra'aitul ma'asi tazra sahibuha wa tahqiruhu fataraktuha muru'atan fasirtu diyana. Disebutkan, aku melihat maksiat itu menghina, memburuk, mentaib, mengaibkan orang yang melakukannya. Fataraktuha muru'atan, maka aku tinggalkan maksiat itu atas dasar nak menjaga marwahku. Nampak tak? Fasirtu diyana, maka aku menjadi orang-orang yang beragama. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Apa-apa jenis yang diharam oleh Allah Ta'ala, segala maksiat, tuan-tuan dan puan, maka kita jangan mendekati. Sebab apa? Sebab maksiat itu menghinakan kita. Menghina di mana? Di dunia lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada maksiat yang mana kalau dilakukan di dunia, Allah Ta'ala menghinakannya. Apa maksiat itu, tuan-tuan dan puan-puan? Itulah yang kita sebutkan tadi. Menzalimi orang lain dan juga derhaka kedua ibu bapa. Ini azab muajjalan fi dunia. Kedua-dua azab ini Allah Ta'ala pasti akan dua maksiat ini Allah Ta'ala akan mentakjilkan, Allah mensegerakan azabnya di dunia. Macam mana? Itulah. Kalau orang itu dia menzalimi orang lain, dia pasti akan terzalimi. Hartanya tidak akan berkat. Seluruh kehidupannya tidak akan menjadi berkat. Dan begitu juga anak-anak yang derhaka kepada kedua bapanya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala akan azab mereka di dunia lagi dengan kehinaan yang sangat dahsyat, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Sebab tu ada seorang hamba Allah, dia cerita kepada saya, dia jaga rumah anak-anak, rumah orang-orang tua, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi satu orang tua ni, tuan-tuan dan puan-puan, itu diletak oleh anaknya sendiri. Dan adik-beradiknya itu ramai, bukan seorang saja anak. Maka tuan-tuan dan perempuan dia letaklah di rumah orang tua. Tapi bila dia letak, tuan-tuan dan perempuan, itulah kali pertama dilihat dan itulah kali terakhir dilihat. Maksudnya kali pertama dia letak, lepas tu dah tak tengok ayah dia. Setiap tahun ayahnya berkata kepada kami, dia kata, "Ustaz, ayahnya berkata kepada kami, anak aku nak ambil aku nak raya. Nak raya sekali." Kenapa? Sebab dia dah janji, setiap tahun raya dia akan datang. Tapi dia duduk situ dah 6 tahun. Tak ada pernah pun seorang anak dia tengok. Maka tuan-tuan dan perempuan, last tu permintaan dia last sebelum arwah itu meninggal, tuan-tuan dan perempuan.
Dia kata kepada warden tersebut, boleh tak aku pinjam handphone? Pak cik nak call anak. Dia kata. Anak dia ni YB. Yang amat berhormat tuan-tuan dan puan. Itu yang ada di Selangor. Katanya YB Selangor. Wallahu ta'ala alam. Tapi tak sebutlah. Itu aib. Maka tuan-tuan dan puan, subhanallah. He call anaknya tersebut. Dia saja buka loudspeaker. Maka dia kata apa? Wahai anak, bila nak datang tengok ayah ni? Dia kata, ayah boleh ayah, nanti datang insyaAllah. Nanti dalam sebelum raya kami ambil. Sedangkan dah 6 tahun dah, dia tak datang tengok ayah dia ni. Nampak? Bayangkan tuan-tuan dan perempuan. Itulah yang dikatakan. Seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu boleh menjaga seorang ibu dan ayah. Tak mampu. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi subhanallah, tuan-tuan dan perempuan. Akhirnya tuan-tuan dan perempuan, ayahnya tunggu-tunggu sampailah pagi raya. Tak datang-datang. Tak datang-datang dan pagi raya tersebut, ayahnya ini jatuh sakit. Jatuh sakit tuan-tuan dan perempuan dan sampai nazak. Maka yang warden ni jadi geram. Sebab dia janji tuan-tuan dan perempuan dengan ayahnya ni untuk dia ambil. Ternyata tuan-tuan dan perempuan ditipunya ayahnya tersebut. Jadi akhirnya tuan-tuan dan perempuan, dia sendiri yang call. Dia kata, YB. Dia kata, YB, ayah YB sekarang ni dah nazak. Baik YB datang tengok. Tak tahu ada sempat tak umur ke tak. Dia kata, boleh. Saya akan datang. Tapi saya je sibuk sedikit. Dia kata, nanti saya akan beritahu adik-beradik yang lain. Ternyata dia beritahu adik-beradik lain pun tak datang. Jadi akhirnya tuan-tuan dan perempuan, raya ketiga, raya keempat lebih kurang, ayahnya pun meninggal. Ayahnya meninggal tuan-tuan dan perempuan. Marah sungguhlah warden ni. Dia kata apa? YB ni memang anak derhaka, dia kata. Dia kata, YB ni memang anak derhaka. Dia kata, sebab apa? Sebab ayah YB saja baru meninggal. YB kata datang nak tengok dia dah nazak, tapi YB tak datang tengok dia. Maka tuan-tuan dan perempuan, YB tersebut pun datang. Bawalah dengan keretanya sendiri, tak di escort. Datang tuan-tuan dan perempuan di Melaka. Saya itu ceramah di rumah. Apa tu? Kenanga Ceng tu. Rumah orang tua. Di sana tuan-tuan dan perempuan. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Ramai, ada 100 lebih. Tuan-tuan dan perempuan, orang-orang tua di sana. Maka subhanallah tuan-tuan dan perempuan, bila YB tersebut datang, ini pengajaran untuk kita. Ini cerita ni tuan-tuan dan puan untuk kita jadikan nasihat pada diri kita supaya kita ni jangan kita lupakan apa jasa kedua ibu bapa kita tuan-tuan dan puan. Jadi bila YB tu datang, bawalah. Tapi bila time mandi tuan-tuan dan puan, tak ada seorang anak-anaknya yang ramai itu datang, tak ada seorang pun nak mandikan. Sebab kata apanya? Mandikanlah YB. Ni adik-beradik yang ramai ni tolong tengok. Dia kata, boleh tak uruskan? Kami tak pandai, dia kata. Kami tak pandai. Maka akhirnya tuan-tuan dan perempuan lepas habis siap jenazah semua dia kata, macam inilah dia kata, saya pun sibuk ni, dia kata, adik saya, dia kata, nanti dia akan tengok. Dia akan tolong tengokkan, saya terpaksa balik. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya sebelum dikebumikan tuan-tuan dan puan, terpaksa balik. Dia bawa anaknya, isterinya tuan-tuan dan puan. Tapi dalam perjalanan itu nak pulang ke Selangor tuan-tuan dan puan. Tengok. Allah Taala bagi dia tuan-tuan dan puan balasan. Allah Taala bagi dia kereta dia aksiden, akhirnya putus kaki anak dia. Ini balasan tuan-tuan dan puan. Jangan main-main. Ibu bapa ni tuan-tuan dan puan wali besar. Kata Habib Salim Al-Syatiri. Kita selalu anggap ada wali besar. Ya betul, ada wali-walinya besar. Tapi ada wali lebih besar lagi. Tu, kat dalam rumah kita. Kalau kita tak pernah minta doa kepadanya, kita ni mahrum. Kita ni adalah orang yang terharam. Orang yang diharamkan kebaikan. Kalau ibu bapa kita tak doa kepada kita, tuan-tuan, celaka hidup kita. Hari ni kita dapat jadi orang yang dahsyat, orang yang berkejaya, orang yang bijak, pandai. Itu sebab daripada doa-doa ibu bapa kita. Itu berkat dia tuan-tuan. Jadi sebab tu tuan-tuan di antaranya jangan kita melakukan maksiat yang dosa-dosa besar seperti mana yang disebutkan. Banyak lagi sebenarnya tentang dosa-dosa besar. Akan tetapi itu disebutkan dalam syarah mengatakan jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu maksiat, segala maksiat juga jangan kita lakukan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita rasa tenang dengan sesuatu yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Ibnu Syabramah rahimahumullahu taala. Beliau pernah berkata tuan-tuan dan puan-puan, al-ajbu mimman yahtama min al-halal al-mukhafat ad-da'i wa la yahtama min al-harami mukhafat an-nar. Disebutkan sangat aku hairan
kepada orang-orang yang mana mereka itu sangat menjaga perkara benda yang halal kerana takut kena penyakit. Maksudnya dia kadang-kadang makanan-makanan yang halal seperti gula, takut kena kencing manis. Seperti daripada garam yang berlebihan, takut kena darah tinggi, takut tuan-tuan dan puan-puan. Akan tetapi kata beliau tidak takut sekiranya kalau seseorang itu dia itu melakukan daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan orang tersebut boleh dimasukkan dalam api neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kita tak boleh tenang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sufyan Uyainah, dia kata, kalaulah kamu melakukan maksiat itu, dan kamu tahu bahawasanya Allah mengetahui kamu melakukan maksiat, maka kamu ni orang yang amat derhaka. Kalau kita tahu Allah Ta'ala melihat kita sedang buat maksiat, tapi kita buat juga, maknanya kita ni adalah orang yang sangat derhaka. Dan sekiranya kalau kamu melakukan maksiat dan kamu merasakan Allah tidak melihat kamu, Allah tidak mengetahui apa yang kamu lakukan, maka kamu kufur kepada Allah. Kufur kamu. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, jauhi segala maksiat. Allah Ta'ala telah mengharamkan akan perkara-perkara di dunia ni, tuan-tuan dan puan. Kerana maksiat ni, akibatnya adalah seksaan di yaumil qiyamah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada hari ni hanya kita dengar khabar, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bila dah mati, baru kita tahu. Setiap daripada orang-orang yang dah mati itu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang memikul dosa-dosa, mereka diazab oleh Allah. Dikubur lagi mereka diazab. Jadi sebab tu, tuan-tuan dan puan, kita sentiasa bertaubat pada Allah. Setiap kali kita melakukan maksiat, jangan kita pernah putus asa. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafuna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata kalau wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hai hamba-hambaku, yang telah melampau, yang telah melakukan maksiat ke atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan sesekali berputus asa. Macam mana dosa kita banyak, istighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tidur kecuali kita dah taubat pada Allah. Itu penting, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita jangan rasa selesa dan zon selesa, kita dah buat maksiat, kita boleh tidur, tuan-tuan dan puan. Berapa ramai orang yang tidur mati. Itu daripada tanda-tanda akhir zaman. Nabi SAW mengatakan, wa min alamati sa'a yadhhar min mautil fuja'ah. Kata Nabi SAW, fuja'ah. Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda alamat kiamat ni, kata Nabi SAW, akan terzahirnya, akan kematian yang mengejut. Macam mana kalau berlaku gempa bumi itu macam di Turki, di negara Malaysia kita ni. Tak sempat buat apa, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan duduk tingkat 20. Apa boleh buat? Jatuh macam tu je. Tak boleh buat apa-apa. Itulah dikatakan mati yang mengejut. Mati yang mengejut ni, kalau kita soleh, kalau kita baik, alhamdulillah, itu rahmat, kata Nabi SAW. Tapi kalau kita memikul dosa, itu satu azab. Nampak tak? Jadi pengajaran kepada kita. Apa yang berlaku gempa bumi di Turki itu, puluh ribu mati dah. Dianggarkan, tuan-tuan dan puan-puan, boleh mencapai 50,000 orang mati. Hari ni dia boleh dapat, malam tadi dia dapat 33,000 orang dia dah jumpa mati. Nampak tak? Itu yang jumpa, belum jumpa lagi. Puluh ribu lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah. Jadi itu peringatan Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan janganlah kita hukum pula. Kita tengok mereka, ni mungkin disebabkan maksiat dan sebagainya mereka. Ya, kita juga faktor penyumbangnya. Yang berlaku gempa bumi, tuan-tuan dan puan-puan, itu banyak kali berlaku. Pada zaman Rasulullah SAW pernah berlaku. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berlaku. Zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berlaku. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah berlaku. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan dan puan, pernah berlaku. Pernah satu ketika dalam riwayat, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah. Tengah-tengah khutbah, tiba-tiba bergegar Madinah. Bergegar Madinah. Sayyidina Umar Al-Khattab terus stop dan dia mengatakan, tidaklah berlaku bergoncangnya bumi Madinah ini kecuali apabila telah banyak orang yang melakukan riba dan juga zina. Nampak tak? Itulah Allah Ta'ala sebutkan, tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala akan beri balasan kepada kita dengan apa yang kita melakukan kejahatan
di dunia ni. Jadi sebab itu peringatan kepada kita semua. Allah Ta'ala mematikan sebuah kaum dan untuk memberi peringatan kepada sebuah kaum. Untuk kita semua. Jadi sebab itu tuan-tuan, atas dosa-dosa kita ni kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW menyatakan lagi, sebutkan lagi, kata Nabi SAW, wasakata an asya'i, dan Allah Ta'ala itu adanya diam dalam beberapa perkara. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak menurunkan hukum ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hukum-hukum yang mana Allah Ta'ala tak berikan kepada umat ni. Macam umat-umat terdahulu. Kenapa? Rahmatun lakum, kerana Allah Ta'ala itu rahmat, kasih, sayang. Kasih kepada kalian, iaitu kepada kita, kepada semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan. Jadi Allah Ta'ala tak turunkan setengah hukum tu kepada kita. Kerana banyak lagi hukum-hukum yang terdahulu diturunkan kepada umat terdahulu, tetapi dia tidak diturunkan kepada kita. Kerana apa? Kerana rahmat. Sebab itu kita ni di antaranya dinamakan sebagai umat marhamah, umat yang marhumah, umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni masyhur, umat-umat terdahulu dia dah tahu dah. Umat marhumah, umat Nabi akhir zaman. Kita lah umat yang dipanggil sebagai umat marhumah, tuan-tuan dan puan. Jadi kata Nabi SAW, beri rahmat kepada kita. Kalau kita tengok begitu banyak sekali Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada umat ini. Nampak tak? Di antaranya juga disebut dalam kitab Al-Habib Al-Imam Sayyid Muhammad Ali Maliki dalam kitab Fadail Ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan umat-umat terdahulu, mereka itu kalau syirik, mereka itu kalau melakukan sesuatu yang syirik kepada Allah, tidak ada pengampunan dosa kecuali bunuh diri. Sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam itu diperintah oleh Allah Ta'ala selama 40 hari berada di Tur Sina, di bukit Tur Sina untuk wa kalamullahu Musa takliman, untuk Allah berbicara dengan dia. Ketika itu maka mereka jadi kufur pada Allah dan mereka menyembah Samiri. Maka Allah Ta'ala bagi hukuman kepada mereka, tak terima taubat mereka kecuali mereka kena bunuh diri mereka. Ini syariat terdahulu, tuan-tuan, tak kena kepada kita. Maka Allah Ta'ala menyatakan faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia, macam mana? Maka ketika itu lebih kurang 70,000 orang yang kufur. Bukan sikit-sikit, tuan-tuan perempuan, bukan 10-20 orang yang ikut ajaran sesat. 70,000 orang. Orang Yahudi ni, dia ikut menjadi penyembah Samiri. Maka kata Imam Ibn Kathir, Allah Ta'ala datangkan mereka itu satu kegelapan, diwajibkan mereka membawa pisau masing-masing, kemudian menikam sesama mereka. Maka bila buka saja kegelapan tersebut, Allah Ta'ala singkap kegelapan tersebut, maka bergelimpangan mayat tersebut, lebih kurang 70,000 orang mati. Ini azab yang Allah Ta'ala bagikan. Maksudnya apa? Syariat terdahulu. Bukan azab. Syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada. Baru Allah Ta'ala terima taubat. Kalau tidak diampun dosa mereka. Kita hari ni ada je saja orang murtad. Tapi kalau dia bertaubat pada Allah, Allah terima tak? Terima. Nampak tak? Jadi kerana itu tuan-tuan marhumah. Banyak lagi umat-umat terdahulu. Itu kalau mencuri, itu kalau melakukan zina, itu terus potong kemaluan mereka. Tak ada cakap banyak. Umat sekarang nak hukum dia sebagai zina, datangkan 4 saksi dulu. Umat Nabi SAW, kalau seorang itu tak ada saksi yang cukup untuk menghukum seorang itu kena sebagai penzina, tak cukup. Kena ada saksi dulu. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu, kalau baju-baju mereka terkena najis, itu kalau kena najis, tuan-tuan dan puan, tak boleh dibasuh. Baju tersebut wajib dipotong sebahagian yang kena najis tersebut atau dibuang. Nampak tak? Kalau kena tahi, tuan-tuan dan puan, terkena najis, tuan-tuan dan puan, maka baju tersebut tak boleh dipakai dah. Najis. Itu syariat Nabi-Nabi terdahulu, tuan-tuan dan puan. Umat terdahulu diharamkan ghanimah. Ghanimah ni daripada harta perolehan perang. Kalau mereka pergi berperang, maka diharamkan mereka mengambil harta perolehan perang tersebut. Tak boleh. Tapi umat Nabi SAW boleh. Kalau mereka nak ambil, mereka akan dipanah petir. Dan harta-harta tersebut akan terbakar.
Maka dikumpul oleh nabi-nabi mereka, kumpul ke satu tempat, maka akan datang satu kilat api yang menyambar, akhirnya terbakar harta perang tersebut. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam peperangan mereka mendapat ghanimah, mereka boleh dapat, ini kelebihan. Itu sebab Nabi SAW kata Allah Ta'ala senyap akan beberapa perkara rahmatul lakum, kerana Allah Ta'ala itu kasih sayang kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, kepada kita semua. Ghairu nisyan, tetapi kata Nabi SAW, Allah Ta'ala itu tidak pernah lupa. Maksudnya apabila Allah Ta'ala senyap, itu bukanlah Allah lupa. Nabi SAW nak terang kepada kita bahawasanya walaupun Allah tak buat seumpama daripada syariat-syariat Nabi terdahulu, itu bukan menandakan Allah Ta'ala lupa. Tidak. Nabi SAW beri pernikahan. Dan bahkan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lupa. Allah Ta'ala sebutkan, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa. Jadi Allah Ta'ala tak tahu. Maka kata Nabi SAW, jawapannya kata Nabi SAW, kalaulah Allah Ta'ala sudah senyapkan, Allah Ta'ala tak bagi hukum kepada kalian sebagaimana berat-beratnya hukum-hukum umat-umat terdahulu. Kata Nabi SAW, fala tabhathu anha. Maka jangan sesekali kalian ni cuba mencari-cari. Nah, maksudnya, cuba mencari-cari keadaan-keadaannya. Maksudnya keadaan-keadaan itu. Dalam syarah mengatakan, wala taftishu an ala ahkamnya. Jangan sesekali kalian duduk sibuk-sibuk hukumnya, nak tanya hukum. Macam mana nak buat? Umat-umat dulu punya ibadat macam mana? Jangan. Kata Nabi SAW. Bahkan di sebuah syarah, bahkan hukumlah bil bara'atil asliyah. Maka hukumkanlah dengan secara yang didatangkan oleh Allah. Sudah. Jangan pandai-pandai kita ni nak lebih-lebih, rasa macam kita nak jadi macam umat terdahulu lah. Kenapa dah? Kenapa kita tak macam ni? Ini tak cukup. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab Allah Ta'ala pun mengharamkan perkara tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini penegasan keharaman yang Allah Ta'ala tersebutkan. Kata Allah, la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'ukum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kamu meminta-minta dari perkara-perkara in tubda lakum. Kalaulah dia dipamerkan, diberikan kepada kalian, akan menjadikan kalian ini lebih teruk nanti. Itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Disebut dalam syarah, kerana apa? Li'anna su'al qad yakun sababan linuzul ma fihi tasydid dzamban. Kerana apabila kita meminta sesuatu tersebut yang Allah tak bagi kepada kita, sesuatu tersebut tidak dihukumkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita saja pergi minta, maka tuan-tuan dan puan-puan, dia telah pun melakukan dosa yang sangat besar. Disebut dalam hadis Nabi SAW, man sa'ala an syai'in lam yahrum fahurima li ajli mas'alatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka nanti diharamkan disebabkan dia minta. Kata Nabi SAW. Kita tengok kisah tentang orang-orang Yahudi, tentang mereka itu, tuan-tuan, satu riwayat diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis, juga dinukilkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang Yahudi ni, itu berlaku satu ketika ada satu keluarga kaya raya. Dia ni banyak anak-anak buah dia. Tapi dia ni tak ada anak. Seorang lelaki yang kaya raya, jutawan, billionaire. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada anak, kecuali ada anak-anak buah lelaki dia. Maka ada beberapa anak buah lelaki dia berkomplot. Ada riwayat seorang saja, ada riwayat mereka ramai-ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam riwayat mereka berniat untuk membunuh pakcik ni supaya dapat harta waris tu lebih cepat. Sebab anak orang panggil keponakan, anak buah itu pun boleh dapat daripada harta warisan kalau difaraidkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, salah seorangnya pun bunuh. Bila bunuh, tuan-tuan dan puan-puan, dia tengok kepada ahli keluarga yang mana juga kerabat-kerabatnya juga itu tak mau join untuk bunuh, lalu dicampakkan mayat pakciknya ini di hadapan rumah. Maka orang-orang kampung semua datang tengok, ni ada jutawan ni dibunuh. Maka siapa yang bunuh? Pastilah orang yang bunuh tu orang yang paling dekat dengan rumahnya, maka dicampakkan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila mereka dapat tahu mayat ni dibunuh, tuan-tuan dan puan, akhirnya mereka mengatakan, jangan kalian bergaduh, relax. Bukankah kita ni ada Nabi lagi?
Allah dah hantar Nabi, itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mari kita pergi jumpa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tuan-tuan dan puan. Jadi mereka pun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tuan-tuan dan puan. Lalu mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mintalah pada Allah beritahu siapa yang bunuh lelaki ini. Siapa yang bunuh pakcik-pakcik kami ni? Kenapa tak? Tetapi yang geng-geng jahat ni, dia tuduh keluarga Fulan tu. Sedangkan Fulan tu pun bertelagah balik. Tak, kami tak bunuh, dia kata. Maka tuan-tuan dan puan, mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tuan-tuan dan puan, memberi jawapan kepada orang-orang yang mereka itu yang telah membunuh. Maka Allah Taala memberikan jawapan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maka Allah pun berkata kepada Nabi Musa alaihi wasallam, wahai Musa, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor lembu. Seekor lembu. Maka tuan-tuan dan puan, geng-geng keluarga-keluarga Yahudi ni, tuan-tuan dan puan, nak katakan mereka ni kadang-kadang degil. Bila Allah dah kata suruh sembelih sajalah. Tapi mereka punya degil ni dan kurang hajar dan biadabnya dengan Nabi Musa alaihi wasallam, sanggup dia kata apa? Qalu atattakhiduna huzuwan. Wahai Nabi Musa, apakah Tuhan kau ni, Allah Taala dan juga engkau ni, nak buat main-main dengan kami? Kita nak cari jawapan siapa yang bunuh. Macam itulah katanya. Kami nak cari jawapan siapa yang bunuh, dah pergi suruh sembelih seekor lembu apa? Macam itulah kurang hajar punya Yahudi totok ni, tuan-tuan dan puan. Jadi subhanallah, maka ketika itu Nabi Musa SAW mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada Allah di kalangan orang yang jahil. Allah bodohnya, kata Nabi Musa orang ni. Sebab ingat Allah nak pergi main-main agaknya. Nampak tak, tuan-tuan dan puan? Maka ketika itu mereka bila dengar kata Nabi Musa macam tu, Nabi Musa dah marah dia. Maka mereka pun kata, qala du'u lana. Kalau macam tu wahai Nabi Musa, qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Okeylah. Tak apa Nabi Musa, sekarang terangkan kepada kami apakah jenis lembu itu. Lembu betina ke lembu berjantan ke apa? Sedangkan kata Allah, sembelih saja lembu. Tak kisahlah jantan ke betina ke. Yang penting sembelih. Tapi mereka saja-saja cik pasal. Nah, mereka tanya pula, tuan-tuan dan puan-puan, lembu jenis apa? Maka Allah Taala sebutkan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanu baina dzalik. Maka kata Allah, sesungguhnya dia adalah satu sapi betina. Kata Allah, baqarah. Dia adalah satu sapi betina, la faridun, tidaklah tua dan tidak tua, tidak muda, awanu baina dzalik, dan pertengahan, tengah-tengah. Dah susah tuan-tuan dan puan nak cari macam mana tak tua tak muda ni, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Faf'alu ma tu'marun. Maka Allah kata kepada Nabi Musa, perintahkan mereka buat apa yang aku perintahkan. Tapi mereka ni, tuan-tuan dan puan, degil lagi. Mereka masih pening lagi, tuan-tuan dan puan. Bukan pening apa, mereka ni saja-saja. Kadang-kadang nak test. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka tanya lagi, wahai Nabi Musa, cuba tanya Tuhan kau, binatang sapi tersebut dia nak warna apa? Dia tanya pula warna apa, tuan-tuan dan puan. Maka Allah jawab. Allah dia main-main dengan Allah jawab, tuan-tuan dan puan. Kata Allah Taala, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, sesungguhnya adalah sapi betina yang berwarna kuning-kuning. Faqi'un launuha, warnanya kuning-kuning tua. Tasurun nazirin, dan kalau orang tengok jadi indah pula. Allah Akbar. Orang tengok jadi seronok. Maksudnya tengok dia tu cantik. Maksudnya Allah Ta'ala tadi permulaan Allah suruh sembelih saja lembu. Tapi dia tanya binatang jenis apa? Laki, jantan ke betina? Allah kata betina. Kemudian betina disyaratkan lagi. Allah bagi lagi syarat. Dan akhirnya kata Allah Ta'ala, syarat je mesti lembu betina yang warna kuning tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, susah mereka nak mencarinya, tuan-tuan dan puan. Kenapa tak? Maka mereka ni tanya lagi, tuan-tuan dan puan. Mereka berkata kepada Allah, kepada Nabi Musa, qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Nabi Musa, beritahulah kepada Tuhan kau untuk terangkan kepada kami akan jenis lembu tersebut. Tasyabaha alaina, sebab kami masih tak jelas lagi. Wa inna insyaallah la muhtadun. InsyaAllah kami ni kali ni kami betul-betul akan buat.
Setiap Allah kami akan diberikan petunjuk, kami betul-betul akan buat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, maka ketika itulah Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada mereka, dan ketika itulah orang-orang mengatakan ada satu seekor sapi yang dibela oleh seorang anak miskin, anak yatim yang dibela oleh neneknya. Maka pergilah bertemu dengan budak tersebut dan juga neneknya tersebut. Dan berapa nak beli dan disembelih. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kata nenek tersebut, kalau kamu nak beli, syarat dia ada, syarat dia. Kamu tak boleh beli dengan biasa-biasa. Tapi aku nak beli daripada kulit lembu ini, sebanyak besar itulah emas aku nak. Jadi mereka terpaksa tuan-tuan kumpul duit, kerabat-kerabat mereka ni kumpul duit. Akhirnya dapat beli tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam riwayat tuan-tuan dan puan-puan, bila telah pun sembelih tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala terus berkata kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengangkat tulang daripada lembu tersebut, diketukkan kepada jenazah pakcik mereka yang dibunuh tersebut. Lalu pakcik tersebut hidup, dan Nabi Musa alaihissalam bertanya, siapa yang bunuh engkau? Ini tuan-tuan dan puan-puan. Maka ketika itu lelaki tersebut, pakciknya mengatakan, yang bunuh aku Fulan bin Fulan. Mereka kerabat-kerabat mereka yang bunuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Kata Nabi SAW dalam hadis, tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, kalaulah orang-orang Yahudi ni ketika itu mereka tak kata insya-Allah la muhtadun tu, kata Nabi SAW, sampai kiamat Allah tak bagi jawapan. Disebabkan kedegilan mereka ni, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita jangan jadi macam Bani Israel. Jadi mereka ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan nak buat apa sebenarnya. Mereka ni cuba bagi excuse, kalau boleh ni elak-elak. Mereka itu sangat-sangat derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia di antaranya, tuan-tuan dan puan-puan, kisahnya tentang Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan dan puan-puan, dengan Bani Israel yang begitu banyak lagi kisahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti insya-Allah taala nanti kita akan sebut pada hari-hari yang akan datang insya-Allah. Jadi sebab itu dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fala tabahasu anha. Jangan kamu sesekali mencari akan hukum itu. Tuan-tuan dan puan-puan. Kerana mencari hukum itu, saja-saja kita mencari dan meminta sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan daripada dosa. Nampak tak? Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita menjadi orang mutanati'un. Kata Nabi SAW, halaka mutanati'un. Celakalah, bisnasalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Jadi benda apa-apa pun, biarlah pertengahannya. Jangan kita pandai-pandai, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ta'mik ni maksudnya terlalu mendalam. Sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, iyyakum wa taqni' wa tanattu' wa iyyakum an ta'mik. Kata Abdullah bin Mas'ud, hendaklah kalian menghindari daripada suka berlebihan, dan juga hendaklah kalian hindari daripada suka mendalam-dalam sesuatu perkara, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Nabi SAW sebut, min husni islamil mar'i tarukuhu mimma la ya'ni. Kata Nabi SAW, di antara terbaiknya Islam seorang itu, kata Nabi SAW, dia meninggalkan sesuatu yang tak sepatut dilakukan, tak sepatut ditanya, tak sepatut diminta. Cukup Nabi SAW dah bagi syariat yang baik ini, sudah. Nampak tak? Sebegitu juga kata ulama, setengah para ulama kata, di antara benda-benda yang mencari tak sepatutnya dicari, tak sepatutnya kita duk sibuk dalam hal itu. Al-bahath an umuril ghaib, seperti mencari perkara-perkara yang ghaib, yang mana kita diwajibkan untuk beriman dengannya. Walam tubyin kaifiyatuha, tetapi tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui kaifiyah, macam mana benda tersebut yang ghaib itu macam mana. Nampak? Fahuwa mazmum. Hal demikian adalah mazmum, adalah tercela, kata ulama. Li'annahu qad yu'dhi ila hayratu wasyak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita duk kaji benda gaib-gaib ni terlalu dalam sangat, kadang-kadang ia mendatangkan syak, menjadikan kita ni orang-orang yang tak yakin. Nampak tak? Wa yartaqi ila takdzib, dan menjadikan orang itu sampai naik satu tahap akan mendustakan benda yang gaib. Contohnya siapa? Semisalnya kata Al-Imam Ibn Mashhab, dia kata, la yajuz tafakkur fil khaliq. Tidak boleh kita berfikir macam mana Allah itu. Kita duduk fikir Allah ni macam mana? Duduk di mana? Makan ke? Tidur? Jangan duduk fikir-fikir macam tu. Sebab Nabi SAW sebut, mengatakan, tafakkaru fil khaliqillah wa la tafakkaru fillahi fatahlaku. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu fikir tentang makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan kamu fikir tentang Allah, sebab kamu akan binasa nanti. Nampak tak? Iman kita, tuan-tuan dan puan.
Begitu juga kata beliau wala fi makhluk bima la yasma' minhu. Dan begitu juga jangan kita duk fikir benda yang di kalangan makhluk yang gaib yang kita tak boleh dengar, yang tak boleh nampak. Nampak tak? Contohnya dalam firman Allah Ta'ala sebut inna min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi dan juga di langit ni kecuali bertasbih kepada Allah. Maka ada setengah orang kadang-kadang kaifa tasbih jamaah. Macam mana binatang-binatang, macam mana dengan apa tumbuh-tumbuhan ni boleh tasbih pula? Ish, boleh. Nanti dia fikir benda-benda macam tu, terkadang tuan-tuan dan puan menjadikan dia lebih ragu tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita berfikir, itu fikirlah tentang makhluk penciptaan Allah Ta'ala. Yang mana simple-simple yang menambahkan keimanan kita tuan-tuan dan puan. Tapi kalau berfikirnya berlebih-lebihan tuan-tuan dan puan, itu berbahaya. Jadi sebab itu kata Nabi SAW, khairul umur awsatuha. Sebaik perkara itu adalah pada pertengahannya tuan-tuan dan puan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW ajar kepada kita, yang pertama adalah kita melakukan segala perintah-perintah Allah. Allah telah wajibkan kepada kita. Jadi hamba Allah, jangan kita sisihkan. Yang kedua, Allah Ta'ala dah bagi hukum kepada kita. Maka jangan kita tinggalkan hukum itu. Dan jangan kita melampaui akan hukum-hukum Allah. Jangan pandai-pandai tokok tambah. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun senyap daripada kita sesuatu yang mana telah tidak diberikan kepada kita. Jangan pandai-pandai untuk kita menilik, untuk kita mendalami sesuatu perkara tersebut supaya Allah tidak mewajibkan kepada kita. Sebab itu dalam hadis banyak sekali Nabi SAW kadang-kadang ketika dia hatta pada solat tarawih, Nabi SAW tahun pertama Nabi SAW solat, kemudian sahabat-sahabat semua ikut Nabi SAW. Nampak tak? Tak lama kemudian, beberapa hari setelah itu Nabi SAW tak datang solat tarawih. Nabi SAW tak datang tarawih. Tengok sahabat-sahabat, tengok Nabi SAW tak datang tarawih. Maka fahamlah sahabat bahawasanya tarawih itu bukan sesuatu yang diwajib. Kalau Nabi SAW buat juga berterusan, maka takuti nanti umat akan diwajibkan juga tarawih. Berat kata tuan-tuan. Hari ni orang solat 5 waktu pun dah banyak tinggal, ikan tarawih pula diwajibkan. Sebab itu juga Nabi SAW itu kadang-kadang Nabi SAW itu melakukan perkara-perkara, kadang-kadang Nabi SAW tinggalkan. Untuk apa? Untuk menegaskan kepada umat dan takut sekiranya kalau Allah mewajibkan nanti kepada umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi SAW ini sangat faham tentang perihal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala habislah kita hadis yang ke-30 ini, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita agama, Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang bertakwa, insya-Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandang kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua bapa kita, insya-Allah Ta'ala. Zahir dan juga batin kita, insya-Allah Ta'ala. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala angkat darjat-darjat mereka yang telah membesarkan kita, dan juga guru-guru kita, masyayikh kita, insya-Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah Ta'ala jadikan mereka di kalangan orang-orang yang sentiasa dekat dengan Allah, sehinggalah mereka memimpin kita, insya-Allah Ta'ala, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita semua dan juga kalangan kerabat-kerabat kita yang masih jauh lagi dengan agama, insya-Allah Ta'ala Allah bagi hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah cabut perkara maksiat di dalam hati kita, segala daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka, moga-moga Allah Ta'ala cabut daripada diri kita, insya-Allah Ta'ala. Allah masukkan dalam hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, dan juga daripada amalan-amalan soleh seperti ikhlas, dan juga daripada segala perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum.